Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sidang penonton yang penuh santun, saya Muhammad Syahirazim merupakan pengurusi bagi majlis e-forum kita pada hari ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar tentang elemen-elemen komunikasi yang terdapat dalam sebuah iklan Thailand yang sangat menyayat hati. Cerita ini mengisahkan tentang kepayahan seorang cikgu iaitu Cikgu Prajak dalam menjaga ibunya yang mempunyai penyakit Alzheimer. Komunikasi sebenarnya membawa maksud kepada pemindahan maklumat dan makna dari satu pihak kepada pihak yang lain. Terdapat banyak elemen komunikasi yang ada dalam video yang menyayat hati tersebut. Namun, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik ini, bolehlah kita memperkenalkan barisan panel kita pada hari ini. Baiklah, dipersilakan ahli panel yang pertama, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaki bin Syed Abu Bakar, bernombor metrik 2015093. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih saudara Syed Zaki. Selamat datang ke majlis e-forum kita pada hari ini. Seterusnya kita mempersilakan ahli panel kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Hidayat bin Muhammad Helmi, bernombor metrik 2010749. Terima kasih kerana memberi saya kesempatan untuk berbicara di dalam e-forum ini. Baiklah, sama-sama saudara Afiq. Beralih pula kita kepada ahli panel ketiga. Dipersilakan. Assalamualaikum. Nama diberi Muhammad Adam Haziq, nombor metrik 2018449. Terima kasih Tuan Moderator atas jemputan. Baiklah, sama-sama. Seterusnya ahli panel kita yang terakhir iaitu ahli panel keempat. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hazman Aiman bin Arif yang bernombor metrik 2012973 dan terima kasih kepada saudara pengurusi kerana menjemput saya dalam e-forum kali ini. Baiklah, usai sudah salam perkenalan kita pada hari ini, kembali kepada topik kita pada hari ini iaitu elemen-elemen komunikasi yang terdapat dalam video iklan Thailand yang menyayat hati. Saya telah menjumpai elemen komunikasi yang pertama yang terdapat dalam video tersebut iaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ni membawa maksud seseorang tersebut berkomunikasi secara bersendirian tanpa melibatkan orang lain. Perkara ini berlaku dalam fikiran individu. Sebagai buktinya, dalam video tersebut, seorang ibu kepada murid di sekolah tersebut telah berkomunikasi dengan dirinya sendiri apabila ketika dia menjumpai ibu Cikgu Prajak yang sesat dan beliau mengimbau kembali kata-kata guru besar yang memujuk ibu bapa supaya menerima keadaan Cikgu Prajak yang terpaksa membawa ibunya ke sekolah tersebut. Tujuan komunikasi intrapersonal ni sebenarnya adalah untuk memperkuatkan emosi dari segi pemujukan, penerimaan dan pembangunan diri. Apabila ibu kepada murid tersebut melakukan komunikasi intrapersonal, dia berjaya menerima keadaan Cikgu Prajak untuk membawa ibunya ke sekolah. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita beralih kepada ahli panel pertama, saudara Syed Zaki. Apakah elemen komunikasi yang terdapat di dalam video iklan Thailand tersebut? Dipersilakan saudara. Terima kasih Tuan Moderator. Di sini saya akan berkongsi mengenai jenis-jenis komunikasi yang terdapat di dalam iklan tersebut. Terdapat tiga jenis komunikasi yang terdapat dalam iklan tersebut, iaitu komunikasi verbal atau komunikasi lisan. Yang kedua ialah komunikasi bukan verbal atau komunikasi bukan lisan, dan yang terakhir ialah komunikasi penulisan. Saya akan menerangkan satu persatu. Yang pertama ialah komunikasi verbal atau komunikasi lisan, iaitu komunikasi yang menggunakan percakapan ataupun suara yang keluar daripada anggota mulut kita untuk menyampaikan sesuatu mesej. Yang kedua ialah komunikasi bukan verbal. Komunikasi bukan verbal ialah perbuatan atau reaksi kita yang menunjukkan apa yang ingin disampaikan oleh diri kita.
Dan yang terakhir ialah komunikasi lisan, iaitu kita menulis atau menaik di satu medium untuk menyampaikan mesej kita. Bagi contohnya ialah contoh komunikasi lisan dapat dilihat dalam video tersebut ialah ketika guru perajak mengajar anak murid anak-anak murid mereka, itu merupakan komunikasi lisan kerana dia menggunakan percakapan untuk menyampaikan mesej. Selain itu, komunikasi bukan verbal, iaitu komunikasi secara perbuatan, dapat dilihat apabila cikgu perajak memeluk ibunya. Di sini dapat dilihat bahawa ingin menyampaikan mesej kasih sayangnya terhadap ibunya tanpa mengeluarkan kata-kata. Dan contoh yang terakhir ialah contoh kepada penulisan. Contohnya juga terdapat pada cikgu perajak, dia menulis di papan hitam untuk menunjukkan mesej yang ingin disampaikan kepada anak muridnya. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Baiklah. Terima kasih saudara Syed Zaki di atas penjelasan tentang topik elemen komunikasi lisan dan juga bukan lisan. Seterusnya, saudara Afiq Hidayat. Mohon saudara memberikan pendapat ataupun penjelasan tentang elemen komunikasi yang terdapat dalam video iklan tersebut. Dipersilakan saudara Afiq. Terima kasih Tuan Moderator. Seterusnya saya akan mengupas mengenai bentuk komunikasi yang boleh kita dapat berdasarkan video iklan tersebut, iaitu komunikasi interpersonal. Sebelum itu, izinkan saya untuk menerangkan serba sedikit mengenai apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan satu bentuk komunikasi yang berlaku antara dua individu yang bertujuan untuk membina hubungan sosial yang baik. Bentuk komunikasi ini kebiasaannya berlaku ketika berada dalam situasi seseorang individu itu sedang menghadapi masalah. Berdasarkan Pearson dalam penulisannya yang bertajuk An Introduction to Human Communication, Understanding and Sharing pada tahun 2000, komunikasi interpersonal berlaku atas pelbagai sebab, iaitu untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik, berkongsi maklumat, membaiki persepsi diri atau menyelesaikan masalah sesama masyarakat seperti ingin menyayangi dan disayangi. Dalam video iklan tersebut, kita dapat lihat situasi komunikasi interpersonal yang berlaku, iaitu ketika guru besar bertemu dengan cikgu perajak bagi membincangkan mengenai bantahan yang dilontarkan oleh ibu bapa dan waris sekolah, waris para pelajar sekolah tersebut mengenai tindakan cikgu perajak yang membawa ibunya ke sekolah pada setiap hari. Cikgu perajak telah menceritakan segala-galanya kepada guru besar mengenai tindakan beliau membawa ibunya ke sekolah pada setiap hari. Berdasarkan situasi ini, kita dapat lihat guru besar telah mengambil pendekatan komunikasi interpersonal terhadap cikgu perajak untuk mendalami masalah yang dihadapi oleh beliau dengan baik dan berusaha untuk membantu menyelesaikan isu tersebut. Setakat itu saja daripada saya. Terima kasih saudara Afiq Hidayat. Sidang penonton, itu saja demikian pandangan daripada saudara Afiq Hidayat tentang elemen komunikasi interpersonal. Seterusnya, saya mohon penjelasan pula pada ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudara Adam Haziq. Sila berikan pendapat anda ataupun penjelasan anda tentang elemen komunikasi yang terdapat dalam video tersebut. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator. Saya akan menerangkan elemen lain yang terdapat dalam video tersebut. Elemen komunikasi lain yang terdapat dalam video tersebut ialah elemen komunikasi awam yang ditunjukkan dalam video tersebut. Komunikasi awam ini merupakan satu komunikasi antara komunikator dengan sejumlah khalayak orang ramai dengan tujuan yang tertentu. Pada masa yang sama, komunikasi awam berdasarkan ucapan extemporan di mana pengucap bercakap dengan spontan tetapi telah pun mengetahui isi kandungan ucapan tersebut. Kalau kita tengok dalam penulisan Helmi Akhtar pada tahun 2017 dalam jurnal yang bertajuk Komunikasi Kepimpinan yang Berkesan, menyatakan bahawa ciri-ciri komunikasi yang berkesan adalah komunikasi yang berjaya mempengaruhi sikap pendengar ataupun kita boleh kategorikan sebagai ucapan yang bersifat persuasif. Seperti dalam video tersebut,
pengetua melakukan ucapan persuasif kepada para ibu bapa dan juga para pendidik mengenai hal yang berkaitan dengan cikgu praja. Pengetua memberitahu bahawa perbuatan cikgu praja adalah perbuatan yang mulia di mana cikgu praja membawa ibunya ke sekolah. Hal ini menunjukkan kasih sayang seorang anak kepada ibu. Ini merupakan contoh yang baik oleh seseorang pendidik tersebut. Ia boleh menjadi contoh kepada murid dan juga kepada para ibu bapa. Di sini kita dapat lihat bagaimana pengetua menerapkan maksud saya elemen komunikasi awam kepada para ibu bapa dan juga para guru mengenai hal yang berkaitan dengan cikgu praja. Itu saja pandangan daripada saya, Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Saudara Adam, maaf. Pertama kali saya amat bersetuju dengan Saudara Adam. Kerana apa? Salah satu ciri bagi elemen komunikasi awam adalah berbentuk persuasif. Persuasif ni adalah seperti memujuk. Di dalam video tersebut, guru besar tersebut, seperti yang dikatakan oleh Adam, telah berjaya memujuk ibu bapa daripada berfikir supaya tidak membenarkan cikgu praja membawa ibunya ke sekolah. Guru besar tersebut telah berjaya memujuk ibu bapa tersebut supaya membenarkannya. Jadi kita beralih pula kepada ahli panel kita yang terakhir, iaitu Saudara Hazman. Apakah pandangan anda tentang elemen komunikasi yang lain terdapat dalam video tersebut? Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada pengerusi Saudara Syahir. Jadi terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum ini. Berbalik kepada tajuk kita, iaitu elemen-elemen yang terdapat dalam iklan Sedia Thailand. Elemen yang terdapat dalam iklan tersebut adalah komunikasi berkumpulan. Apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi berkumpulan? Komunikasi berkumpulan ini melibatkan lebih daripada 2 orang individu. Ia juga boleh diklasifikasikan sebagai komunikasi kumpulan kecil yang boleh melibatkan bilangan individu sehingga 25 orang, malah lebih lagi dalam satu kumpulan yang besar. Ciri-ciri komunikasi ini pula ialah saiz kumpulan yang sesuai, tingkat interaksi, peranan ahli, kesepakatan dan faham akan matlamat yang perlu dicapai. Berdasarkan iklan tersebut, dapat dilihat seorang guru yang bernama Praja mengajar di sebuah kelas yang mempunyai di antara 20 hingga 30 orang pelajar. Secara tidak langsung, perkara ini dapat dikaitkan dengan komunikasi kumpulan di mana Praja yang merupakan seorang guru mengajar dan beliau juga selalu menanyakan soalan di dalam kelas serta berinteraksi dengan pelajarnya. Maka matlamat komunikasi yang ingin dicapai oleh penyampai iaitu pelajar semestinya memastikan pelajarnya faham tentang apa yang telah diajar olehnya. Hal ini dapat disokong oleh TAPS 2013 yang menyatakan komunikasi kumpulan merupakan satu proses di mana 2 atau lebih individu dalam satu kumpulan saling menukar sama ada mesej verbal dan bukan verbal untuk berusaha mempengaruhi antara satu sama lain. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa iklan tersebut mengandungi elemen komunikasi iaitu komunikasi berkumpulan. Baiklah, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih Saudara Hazman. Malangnya, majlis e-forum kita pada hari ini sudah sampai ke penghujungnya. Sebagai kesimpulan, terdapat banyak elemen komunikasi yang terdapat dalam video iklan Thailand tersebut. Terima kasih diucapkan kepada kesemua ahli panel kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi pendapat mereka tentang elemen komunikasi. Baiklah, saya ingin memohon maaf andai ada tersalah kata ataupun tersalah silap sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.